baharu. Maka dengan mengetahui dalil baharu jirim dan arad, itulah menjadi dalil baharu alam yang menjadi dalil wujud Allah Ta'ala. Ya. Jadi, ada pun yang dikatakan alam itu ialah jirim-jirim dan arad-arad. Ya. Ingat semua orang boleh dapat balik pada sahabat-sahabat kita yang baru mengikuti kuliah kita, ya, sebelum lagi kita masuk bab sifat 20, kita dah bicarakan tentang jirim dan arad. Ya, apa dia jirim dan arad? Ya, jirim iaitu yang kita panggil jirim ini benda ataupun yang boleh kita pegang ataupun yang boleh kita rasa, itu jirim. Ya. Jirim ini terbagi kepada jirim dua bahagian. Ada jirim yang katif, ada jirim yang latif. Ya, jirim yang katif macam pen ni saya pegang, ya, boleh kita pegang. Ni jirim yang katif. Jirim yang berjisim, yang berketul, yang kita boleh pegang, yang berbentuk pepejal. Ini jirim yang katif. Ada satu lagi jirim yang kita panggil jirim yang latif. Jirim yang lembut, ya, yang kita tak boleh nak pegang, tetapi kita boleh rasa. Angin contohnya. Dan kita tahu dia ada. Contohnya apa lagi? Ya, jirim yang latif ni. Ya. Angin, udara, ya, roh, nyawa, ya. Itu jirim yang latif. Ya. Apa tanda jirim yang latif ini wujud? Udara contohnya, kalau kita pam dalam tayar basikal, apabila kita pam tanpa henti sampai satu masa, maka tayar ni akan meletup. Ya. Itu menunjukkan adanya, ya, jirim itu. Itu jirim. Arad, sifat yang menumpang kepada jirim. Ya. Apa sifat pen ini yang saya pegang ni? Warnanya hitam. Hitam campur putih. Ya. Sifat dia apa lagi? Panjang ke pendek, itu sifat. Berat ke ringan, itu sifat. Itu arad. Ya. Warna, itu arad. Ya. Putih, biru, hitam. Ya. Jadi itu kita faham adik. Ya. Jadi dalil baharu, ada pun yang dikatakan alam tadi ni bentuknya adalah jirim dan arad. Semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan adalah berbentuk jirim dan arad. Tak boleh dipisahkan jirim dan arad ni. Ya. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ma siwallah. Sama ada kita panggil dia alam, sama ada kita panggil dia makhluk, sama ada kita panggil dia hawadis yang baharu, ataupun sama ada yang kita panggil mungkin, ya, yang mungkin Allah Ta'ala ciptakan atau mungkin Allah Ta'ala tidak ciptakan. Ya. Semuanya itu adalah, ya, alam yang bersifat baharu yang berbentuk jirim dan arad. Ya. Jadi yang dikatakan alam ialah jirim-jirim dan arad-arad, maka jirim dan arad itu baharu. Sebab apa baharu? Sebab sebelumnya tak ada, macam alam tadi ni. Ya, sebelumnya tak ada. Bumi ni sebelumnya tak ada. Kemudian diadakan. Itu maksud baharu. Ya. Diciptakan. Maka dengan mengetahui dalil baharu jirim dan arad, itulah menjadi dalil baharu alam. Ya. Sebab macam pen tadi ni sebelumnya tak ada. Maka dibuat pen ini. Ya. Sama ada di kilang dan sebagainya, dibuat pen ini. Sebelumnya tak ada. Ya. Sebab dia bersifat baharu. Ya. Jadi menjadi dalil baharu alam yang menjadi dalil wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa menjadi dalil wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Balik tadi yang kita faham tadi, berat timbangan akal kita tadi, sebelum alam ini wujud, makanya alam ini tidak ada. Maka ada dua timbangan akal kita tadi ni, sebelum alam ini wujud, sama ada atau tiada,
ya, beratan ataupun berat timbangan akal kita lebih kurang sama berat. Ya, sama ada atau tak ada. Tetapi bila wujudnya alam ini, maka berat akal kita mengatakan bahawa telah wujud alam ini. Apabila telah wujud alam ini, akal kita pula menyatakan, kita boleh buat kesimpulan, mustahil daripada tak ada kepada ada tadi ni, tak ada yang menjadikan. Mustahil alam ini jadi dengan sendiri. Ya? Macam mana pen yang saya pegang tadi ni boleh jadi dengan sendiri, mustahil. Mesti ada yang menjadikan, mesti ada yang menciptakan, ya, mesti ada yang membuatnya, ya. Inilah yang menjadi dalil wujud Allahu Subhanahu wa taala. Wujud suatu kuasa yang maha tinggi, yang maha berkuasa, yang maha agung, yang menciptakan alam ini yang kita lihat, sama ada alam bawah, sama ada alam atas, sama ada alam malaikat, sama ada alam hayawan, ya, dan lain-lain alam, ya. Maka dalil, kita sambung, maka dalil baharu jirim ialah kerana ia melazimi akan arad yang baharu ini muqaddimah yang pertama, ya. Tiap-tiap yang melazimi yang baharu dihukumkan baharu, ini muqaddimah yang kedua. Maka yang baharu tiada boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang mengadakan. Ini natijah. Ya, pengarang ini membawakan analogi, ya. Analogi yang pertama, apabila, ya, dikatakan dalil baharu jirim tadi ni dan juga arad tadi ni bersifat baharu, ya, dibuat satu analogi, ya. Kerana ia melazimi akan arad yang baharu. Nak menunjukkan arad tadi ni, jisim ataupun jirim tadi ni, ya, melazim akan arad yang baharu, ya. Apabila ada jirim, maka ada juga arad juga bersifat baharu yang menumpang kepada jirim, ya. Ini analogi yang pertama. Tiap-tiap yang melazimi yang baharu dihukumkan baharu, ya. Jirim dan arad tadi ni dihukumkan, ya, dia baharu, ya, sebab dia tak boleh jadi dengan sendirinya, ya. Jadi melazim akan arad tadi ni, melazim ni maknanya arad tadi ni dia tak boleh berdiri dengan sendiri, dia mesti menumpang kepada jirim. Pen warna hitam tadi ni mesti menumpang kepada pen, ya. Dia tak boleh berdiri hitam tu dengan sendiri, tak boleh. Hitam ni boleh menumpang kepada apa lagi? Ya, kepada warna pakaian kita, warna batu, warna rumah, warna apa lagi, ya. Dia mesti menumpang, itu arad, ya, sifatnya, ya. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri, ya. Dia mesti menumpang kepada jirim, ya. Ini jadi disebut di sini ia melazimi akan arad yang baharu ini. Ini menjadi analogi yang pertama. Tiap-tiap yang melazimi yang baharu dihukumkan baharu. Arad tadi ni sifatnya baharu, ya, yang menumpang pada jirim, dihukumkan baharu sebab diciptakan ataupun dibuat ataupun diadakan oleh orang lain, ya, oleh suatu kuasa yang lain, ya. Ini analogi yang kedua. Jadi maka yang baharu tiada boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang mengadakan dia, ya. Ini natijah, keputusannya, kesimpulan yang akal kita boleh terima, ya. Mustahil pen ini ataupun alam ini terjadi dengan sendirinya, ya. Jadi daripada dua analogi tadi menghasilkan satu natijah, bahawa, ya, tiap-tiap yang baharu ini ada yang menciptakannya, ya. Dan dalil baharu arad itu nampak berubah-ubah daripada ada kepada tiada dan akasnya, sebaliknya lah, ya. Bagaimana boleh dipandang
pada gerak diam yang ada pada seseorang itu bila ia bergerak hilang diamnya. Demikian juga akasnya, maka tiap-tiap berubah itu baharu. Ini satu lagi analogi. Apa analogi yang dibuat? Nak menunjukkan bahawa tiap-tiap yang baharu tadi ni berubah. Ya, berubah. Ya. Kita ambil contoh kita sajalah, ya. Kita daripada tak ada kepada ada. Ya. Allah Taala hidupkan kita, ya, dihidupkan dalam rahim ibu kita, dilahirkan kita, kemudian sampai saat nanti kita pun dimatikan, ditiadakan, ya. Mungkin kita masih ingat lagi lah, ya, contoh yang lebih mudah kita nak ni, mungkin pakaian sekolah kita tu. Dulu kita ada masa sekolah rendah dulu, kalau zaman saya lah, pakai sekolah baju putih, seluar warna biru gelap, seluar pendek, ya. Di zaman 70-an, seluar pendek, ya. Start zaman pakai seluar panjang ni saya ingat zaman tahun mungkin tahun 90-an rasanya, baru start pergi sekolah pakai seluar panjang, ya. Jadi nak menunjukkan baju sekolah ni baharu, ya. Sifatnya, jirimnya baharu, sifatnya baharu, ya. Mungkin sekarang ni tak ada dah, baju sekolah saya pun tak tahulah ke mana dah, mungkin dah musnah, dah hancur dan sebagainya, tak ada lagi dah, ya. Nak menunjukkan ia bersifat baharu, ya. Jadi dalil baharu arad itu nampak berubah-ubah, ya. Termasuklah warna, contoh tadi, ya. Mungkin baju kita dulu putih elok, sekarang ni mungkin dah putih dah jadi kusam dah, ya. Dah jadi kusam, nak masuk jadi perang lah, ya. Sebab mungkin sebab dah lama, ya. Ataupun kita letak klorok pun dah tak boleh lagi dah nak putihkan baju tu dah, ya. Nampak, ya. Arad sifatnya pun berubah-ubah. Daripada ada kepada tiada dan juga akasnya. Daripada tak ada kepada ada, ya. Dan kita tengok tu, boleh dipandang, bagaimana boleh dipandang gerak diam yang ada pada seseorang itu bila ia bergerak hilang diamnya. Nak menunjukkan sifat yang baru ni, dia bergerak berubah-ubah, ya. Kalau saya gerakkan pen ni, ya, sekarang saya tak gerakkan, dia diamlah. Bila digerakkan, ya, bila saya gerakkan pen ni, maka hilang diam dia, yang adanya bergerak. Ini nak menunjukkan baharu, ya. Jadi kita nak sampai pada akal kita, nak menunjukkan tiap-tiap yang baharu ni berubah-ubah. Bila saya berdiri, maka hilanglah saya duduk tu, sebab berdiri. Bila saya duduk, maka berdiri pun hilang, ya. Itu menunjukkan berubah-ubah tadi, ya. Sifat baharu ni maknanya berubah, ya. Jadi kita nak simpulkan pada akal kita nanti ni, kita ni berbeza. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak sama Allah Subhanahu wa taala dengan yang baru. Yang baru berubah. Bila bergerak maknanya hilang diam. Bila diam hilang bergerak. Allah Taala tak macam tu. Macam mana? Adakah bergerak dan diam dalam satu masa? Wallahu alam jawabnya. Itu kita yang baharu ni berubah-ubah. Allah Ta'ala macam mana? Bukan berubah-ubah. Dia tak berubah, tak sama macam makhluk. Dapat kita faham macam tu pun alhamdulillah. Maknanya kenallah kita tu pada Allah Subhanahu Taala. Ya. Kalau kita nak membayangkan Allah Taala ni sekejap ada di timur ke, ataupun sekejap ada di barat, sekejap ada di bumi, sekejap ada di atas langit. Itu akal kita, maknanya itu kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang baru. Ya. Sebab kita tak berubah-ubah. Allah Ta'ala tak berubah begitu, sama macam kita. Kita yang baharu ni yang berubah.
Ya, bila kita bergerak, hilang diam kita. Bila kita berdiri, tadi sekarang saya duduk. Kalau saya berdiri, hilanglah duduk tu. Yang ada berdiri saja. Saya tak boleh duduk dan berdiri dalam satu masa. Ni yang kita nak sabitkan dengan akal kita ni. Maknanya kita ni bersifat baharu, alam ini bersifat baharu, ya. Dan kita nak nantijahkan ni daripada analogi ni dapatlah kita sampai kesimpulan akal kita, setiap-tiap yang baharu ini berubah-ubah, ya, ataupun tiap-tiap yang berubah-ubah itu adalah baharu sifatnya, ya, lain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita, ya. Dia tak sama macam makhluk kita yang baru yang berubah-ubah, ya. Yang demikian nyatalah dalil wujud Tuhan itu bersusun atas 3 dalil. Daripada analogi dan natijah-natijah tadi ni, kesimpulan-kesimpulan akal tadi ni, dapat kita mengambil satu dalil, ya. Dapat kita mengambil susunan dalil-dalil untuk mensabitkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dalil menetapkan baharu alam. Alam ini sifatnya baharu. Sebab apa baharu? Kita dah tahu dah tadi. Sebab alam ini diciptakan daripada ada kepada tak ada. Nanti suatu masa alam ini pun akan tak ada juga. Ya? Sampai masanya kiamat, maka ditiadakan alam ini. Ya? Diciptakan pula alam yang lain, iaitu alam mahsyar. Ya? Tak ada dah alam dunia ni nanti. Ya? Yang ada nanti alam mahsyar. Alam yang lain pula. Ya? Itu yang pertama. Dalil yang pertama nak menetapkan daripada analogi tadi ni, dapat kita buat kesimpulan, nak menetapkan bahawa baharu alam. Alam ni bersifat baharu. Yang kedua, dalil menetapkan baharu jirim. Jirim tadi pun semua jirim, sama ada jirim yang katif ataupun jirim yang latif, semuanya bersifat baharu. Ya. Dalil yang ketiga menetapkan baharu arad. Arad pun sifatnya baharu. Sifat yang menumpang kepada jirim tadi ni pun bersifat baharu. Ya. Inilah yang menjadi kesimpulan tadi daripada analogi tadi, nak mensabitkan jirim, alam ini baharu, ya, arad pun baharu, jirim pun baharu, ya. Apabila dia baharu, maknanya ada penciptanya. Penciptanya tidak lain tidak bukan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini, ya. Itu bolehlah, maknanya dapat kita faham bahawa nak mensabitkan dengan dalil akal tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi pula kepada dalil naqli, ya, nak mensabitkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalil naqli, ya, maka dalil naqli atas wujud Tuhan, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq mithluha. Ya? Baca mithla ma annakum tantiqun. Maksudnya, maka demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahawasanya ia ada sebenarnya seperti kamu bertutur-tutur, ya, berkata-kata. Nak mensabitkan ini, ya. Maksud surah Az-Zariyat ni, maka demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahawasanya ia ada, ya. Allah SWT itu benar-benar wujud, ya. Ada sebenarnya seperti kamu bertutur-tutur, ya. Macam ni misalan ini nak menunjukkan ada kita ni, kita boleh bertutur, kita boleh bergerak, kita boleh berjalan dan sebagainya, sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wujudnya kita, wujudnya alam ini menjadi dalil kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, ya.
Habis dalil yang pertama, dalil akal dan naqal, dalil akal dan dalil naqli tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi yang kedua. Sifat yang kedua iaitu qidam. Dalil qidam, iaitu senya jikalau tiada Allah Ta'ala qadim ataupun bersifat qidam, nescaya adalah ia baharu. Yang demikian berkehendak kepada yang menjadikannya dan yang membaharukan dia. Ya. Yang demikian membawa daur, ya. Dur pusingan, ya. Mana tadi dia? Membawa kepada dur iaitu mustahil, ya. Kerana lazim berhimpun dua yang berlawanan dan membawa kepada tasalsul. Dur tadi ni, iaitu mustahil. Kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Yang demikian sabitlah Tuhan itu qadim, tiada permulaan. Ya. Ini kita tengok dalil akal dulu, ya. Kita baca balik semula, ya. Dalil qidam iaitu senya jikalau tiada Allah Ta'ala qadim bersifat qidam, nescaya adalah ia baharu. Yang demikian berkehendak kepada yang menjadikannya. Apa maksud qidam? Erti qidam sedia. Apa maksud sebenarnya? Tiada permulaan. Ya, qadim. Allah Ta'ala bersifat qidam. Ya, qadim ataupun tidak ada permulaan. Ya, macam alam tadi ni ada permulaan. Ya, bila Allah Ta'ala mula ciptakan alam ini, ya, selepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, menciptakan Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad pun alam juga. Ya, selepas diciptakan Nur Muhammad, barulah alam yang kita nampak dan kita tak nampak ni diwujudkan. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat qidam, Allah Ta'ala yang maha qadim tidak ada permulaan. Ya? Kalau ada permulaan, ini sebut tadi ni, ya, maka kalau ada permulaan, nescaya adalah ia baharu. Ya? Mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Ya? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada permulaan. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada permulaan, maka ia berkehendak kepada yang menjadikannya, mustahil, ya. Ataupun yang membaharukan dia, ya. Yang demikian membawa kepada dur, iaitu mustahil. Dur ni maksudnya pusingan, ya. Kerana lazim berhimpun dua yang berlawanan dan membawa kepada tasasul, iaitu mustahil. Ya. Maknanya kalau kita kata Allah Ta'ala ni pun ada permulaan, tidak bersifat qadim, maka dah tentulah ada pula yang menciptakannya. Tak boleh jadi macam tu, ya. Lepas tu siapa pula yang menciptakan tu? Ada pula yang menciptakannya. Ni takkan habis. Ni dipanggil dur tu ataupun tasalsul tu, ya. Jadi mustahil, ya, mustahil akan berlaku begitu. Maknanya ada pula yang menciptakannya, ada pula yang menciptakannya sebelum itu, ada pula yang menciptakannya, ya. Ini dipanggil tasalsul, mustahil, ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan, makna ada yang menciptakan dia. Kalau ada yang menciptakan dia, yang itu siapa pula yang menciptakan dia, ya. Jadi dia takkan habis, ya. Ini tasalsul ini mustahil, ya. Yang demikian sabitlah Tuhan itu qadim, iaitu tiada permulaan wujudnya, ya. Jadi daripada situ dapat kita faham, akal kita ambil kesimpulan bahawa Allah Ta'ala mesti bersifat qadim, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mesti bersifat qadim, ya. Barulah sabit dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa, yang bersifat dengan qadim, ya. Adapun dalil naqlinya, ya,
Adapun dalil naqlinya huwal awwal wal akhir. Artinya ia jua Tuhan yang awal tiada permulaan dan yang akhir tiada kesudahan. Mungkin orang yang belajar bahasa Arab, ya, kalau disebut dalam ayat Quran ni, kalau kita baca dari segi pahaman sepintas lalu, pahaman literalnya, huwal awal, dialah Allah Ta'ala yang pertama, ya? Ataupun yang bermula, ya? Awal tu yang pertama, wal akhir, dia yang terakhir, ya? Kalau dibaca sepintas lalu seolah-olahnya ada permulaan. Wal awal ni dalam bahasa Arab bukan dia bermula, ya? Dia yang pertama yang tidak ada permulaan, ya? Itu kena faham ke situ, ya? Tuhan yang tiada permulaan dan tiada akhir ataupun tiada kesudahan. Wal awwal wal akhir, ya. Dia nak terang dari segi bahasa Arab ni pun dia panjang perbahasan dia, ya. Kalau pertama dia tak panggil awal, dia panggil apa? Al-ula, ya. Ya. Al-ula, ya. Itu yang pertama. Itu bukan awal, ya. Sebab itu nak terangkan dari segi bahasa ni susah sikitlah, ya. Ini panjang perbahasannya, ya. Jadi yang kita nak faham dalil nakalnya ataupun dalil naklinya huwal awwal wal akhir tadi itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada permulaan dan yang akhir tiada kesudahan, ya. Itu kita kena faham, kita kena pegang betul-betul lah, ya. Ini i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, ya. Ingat, itu tak susahlah untuk kita faham dan kita kena berpegang teguh lah, ya, dengan kefahaman ini. Tiada permulaan tadi tu, ya. Dalil akalnya, kalau ada permulaan sama macam makhluk, ya. Kalau ada permulaan sama macam makhluk, mustahil Allah Subhanahu wa taala ada permulaan, ya. Maka itulah yang kita faham Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim ataupun bersifat qidam, ya. Tiada permulaan, ya. Adapun makna dur, tadi ni disebut tadi, ya. Adapun makna dur itu iaitu terhenti ada tiap-tiap daripada dua suatu atas yang lainnya. Umpamanya Zaid menjadikan Umar dan Umar menjadikan Zaid pula, ya. Maka ni yang kata pusingan tadi ni. Maka ketika itu terdahulu Umar tatkala ia menjadikan Zaid, dan kemudian pula Umar pada ketika Zaid menjadikan dia. Mana dulu, ya. Kalau Umar menjadikan Zaid, lepas tu Zaid menjadikan Umar, lepas tu Umar menjadikan Zaid, yang mana dulu, mana kemudian. Ini yang kita panggil dur tadi ni, pusingan tadi ni, ya. Tasalsul tak habis, ya. Yang mana dulu, ayam ke telur, ya. Ayam ke telur? Kita nak kata telur, ayam yang keluarkan telur. Kita nak kata ayam dulu, ayam tu keluar daripada telur, ya. Yang mana dulu? Kalau kita nak bahas tu memang tak habislah, ya. Ini dia katakan dur tadi ni, ya, ataupun tasalsul tadi ni. Jadi kalau macam disebut dalam kitab ini, ya, maka pada ketika itu terdahulu Umar tatkala ia menjadikan Zaid, dan kemudian pula pula Umar pada ketika Zaid menjadikannya, ya, demikian jadilah Umar dan Zaid itu terdahulu daripada dirinya dan kemudian daripada dirinya, berhimpun pada seorang itu dua yang berlawanan, yang ini dahulu dan kemudian. Jadi ini mustahil lah pada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Yang demikian tidak diterima oleh akal sekali-kali kerana yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi, maka manakala sabit Umar menjadikan Zaid, maka bagaimana boleh diterima akal Zaid boleh menjadikan Umar pula, ya, kerana Zaid terkemudian daripada Umar, maka demikian barang yang telah tentu tidak boleh menjadikan barang yang telah tentu tidak boleh menjadikan orang yang terdahulu daripadanya, dan demikian mustahil wujud dur pada akal. Kita nak fahamkan begini, maknanya kalau Allah Ta'ala tadi ini tidak bersifat qidam, maka tentulah ada yang menciptakannya. Lepas tu pula, siapalah pula menciptakannya? Jadi dibagi misal Zaid dan Umar tadi ni. Ya, kalau Zaid menjadikan Umar, lepas itu Umar menjadikan Zaid pula, siapa yang dulu? Siapa yang kena cipta? Siapa yang mencipta? Ya. Jadi sebab itu kita dalam memahamkan wujud Allah Subhanahu Wa Taala, nak memahamkan sifat qidam Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita mendalilkan tadi baharu alam ini. Ya. Baharu alam ini, maknanya alam ini Allah Ta'ala cipta, ya. Maka yang menciptakan alam ini mestilah suatu kuasa yang sangat istimewa, sangat agung, yang tak sama dengan alam ini. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mustahil, ya, kuasa yang agung ini sama macam yang baru, tak sama. Mustahil tadi dia ada permulaan, ya. Itu akal kita boleh sampai ke situ. Maknanya kalau sama macam kita tadi ni, kalau Zaid dulu daripada Umar, Umar kemudian pula dulu daripada Zaid, kan mustahil, ya. Ya. Jadi ini kita dapat faham mustahil begitu, ya. Nak membezakan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini, mustahil dia pun ada permulaan, ya. Mustahil bagi Allah, ya. Jadi dan makna tasalsul itu, ya, kita sambung, ya. Dan makna tasalsul itu pada lughah berantai-rantai, maksudnya pada istilah iaitu berhubung atau bersambung-sambung. Makna tasalsul itu pada lughah ataupun pada bahasa itu berantai-rantai. Macam mana kita nak faham berantai-rantai ni? Senang kita faham, kita tengok rantai basikal. Basikal yang pakai rantai. Kita tengok basikal yang pakai rantai ni, dia diletak dekat dia punya, apa ke nama dia tu? Yang bergigi-gigi tu, kan? Kemudian disambungkan. Bila dah bersambung berantai ni tadi ni, kita tengok dia ada mata rantai tu kan, ataupun mata rantai pada gergaji. Okay, sama ada gergaji yang apa, motor, yang ada motor tu kan, gergaji yang terbang pokok tu. Itu kan ada mata rantai dia. Ya, berapa banyak mata rantai tu? Ya. Rantai basikal dia bersambung, ya, berlekat. Jadi daripada rantai basikal ni dilekatkan pada dia punya gerigi-gerigi dia tu, baru kita boleh kayuh menjalankan basikal tu. Sama juga rantai kepada rantai yang disambungkan kepada gergaji yang bermotor tu untuk tebang pokok tu. Kan ada chainsaw, banyak. Chainsaw. Tak keluar tadi dia macam tu, ya. Jadi rantai ni kita tengok berantai lah, ya. Itu dia katakan berantai tadi. Tasalsul tu macam tu lah umpamanya. Jadi kalau kita tengok mata rantai tadi ni, yang mana nombor satu, yang mana kemudian. Bila dah bersambung tu kita tak tahu dah. Bila dah bersambung tu yang mana nombor satu, yang mana nombor dua, yang mana. Kat mana kita nak bilang yang mana mula, yang mana akhir. Sebab dia dah berpusing situ kan. Tak dapat kita nak menentukan. Itu maksud tasalsul tadi ni. Ya? Jadi pada istilah dia kata,
iaitu berhubung atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas satu. Hingga tiada berkesudahan. Ya. Misalnya seperti dikata Hasan menjadikan Husin, Husin menjadikan Muhsin, Muhsin menjadikan Khalid, Khalid menjadikan Jamil, Jamil menjadikan Fulan, dan Fulan menjadikan Fulan, demikianlah seterusnya, dan tiada berkesudahan. Jadi berantai-berantai macam tu. Tak berkesudahan. Kalau kita ambil misal fizikal tadi ni, rantai pada chainsaw ataupun rantai pada basikal tadi ni, tak habis dah tu. Mana satu dulu, mana satu kemudian. Ya? Jadi nak menunjukkan mustahil lah. Mustahil Allah Subhanahu Taala macam tu. Ya? Dia dulu ke ataupun dia kemudian? Tak ada. Ya? Jawabnya tak ada. Tidak ada permulaan. Akal kan kita boleh terima tu. Ya? Tak ada permulaan. Sebab kalau ada permulaan, sama macam kita makhluk yang baru tadi. Ya? Jadi kalau disebut di sini tadi ni, ya, lepas satu-satu hingga tiada berkesudahan, ya, maka adanya sesuatu yang kena jadi dengan tiada berkesudahan yang menjadikan itu suatu perkara yang tiada diterima oleh akal. Ya. Jadi maknanya kalau kita nak buat pusingan tadi ni, sambungan tadi ni, kalau Allah Ta'ala ni sama pula sifat kita macam baharu, maknanya ada yang menjadikan dia. Tuhan menjadikan dia. Kalau Tuhan Allah Subhanahu Ta'ala ni pun ada yang menjadikan dia, mestilah pula ada yang menjadikan dia. Lepas tu pula, siapa pula menjadikan Tuhan tu pula? Dia tak habis gitu. Mustahil. Mustahil akal kita boleh terima tasalsul tadi ni. Lepas satu-satu. Jadi ini mustahil pada akal. Yang diterima oleh akal iaitu Allah Subhanahu Taala itu, alam yang wujud ini menjadi dalil, Allah Subhanahu Wa Taala itu juga bersifat qidam, bersifat qadim, tidak ada permulaan. Sebab kalau ada permulaan maka samalah macam makhluk. Dan bandingan ataupun analogi berkaitan dengan tasalsul ataupun dur tadi ni pun tak diterima oleh akal. Kita pindah muka surat sebelah, kitab yang baru ni lah, kitab Jawi, peringgan seterusnya. Maka daripada keterangan ini nyatalah tiap-tiap dur itu tasalsul dan tiada akasnya, dan nyatalah kedua-duanya itu mustahil. Maka jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, nescaya membawa kepada dur atau tasalsul yang mustahil itu. Maknanya kalau Allah Ta'ala ada permulaan, maka dia akan jadi macam dur tadilah, akan jadi macam tasalsul tadilah. Lepas satu-satu tak habis, tak tahu mana punca dia, tak tahu mana mula dia. Mustahil. Mustahil pada akal. Jadi tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Jadi mustahil itu, analogi ni buat tadi mustahil ini, maka mustahillah sifat itu wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Tak kala itu adanya makhluk, turut mustahil pula padahal kita semua ada. Jadi nak menyatakan bila ada makhluk maka ada Tuhan yang menciptakan, ataupun ada satu kuasa yang maha agung yang menciptakan. Yang kita buat kesimpulan bahawa itulah Tuhan kita yang kita sembah, yang maha berkuasa, yang bersifat dengan sifat qidam tadi. InsyaAllah kita sambung lagi. Boleh dapat kan insyaAllah. Ingat tak adalah susah sangat kita nak faham. Yang mustahak kita faham Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam ataupun qadim tadi ni menunjukkan bahawa
nak faham, nak kita faham Allah Subhanahu wa taala itu tak ada permulaan. Ya, tak ada permulaan, tiada yang menciptakannya macam alam yang diciptakan ini. Ya. Kalau ada permulaan, dia akan bawa tadi tu. Bawa kepada dur dan tasalsul tadi ni yang mana mustahil lah. Ya. Mustahil, maka tiap-tiap yang mustahil itu ya, dia dihukumkan mustahil juga. Ya. Yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Ya. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu dalil baqa'. Dalil baqa' iaitu jikalau tiada wajib bagi Tuhan bersifat baqa', nescaya ternafi daripadanya bersifat qidam. Kerana adalah wujudnya pada ketika itu wujud yang harus. Maka yang harus tidak ada wujudnya melainkan baharu. Tiap-tiap yang baharu itu melazimkan berkehendak kepada yang membaharukan dia, yang membawa kepada dur dan tasalsul juga, iaitu mustahil. Ya, ini sama juga dalam bab baqa' tadi ni. Ya. Jadi dalil baqa', apa maksud baqa'? Baqa' kekal. Apa maksud kekal? Tidak ada kesudahan. Ya. Tidak ada kesudahan. Banding kita dengan makhluk, kita ada kesudahan. Ya. Kita ada permulaan dan juga ada kesudahan. Ya. Itu beza kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beza makhluk dengan Allah ataupun zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibal wujud. Ya. Jadi baqa', nak kita ulang sedikit ya. Ulang sikit balik apa maksud baqa' tadi tu. Baqa' artinya tiada kesudahan. Baqa' ni terbahagi kepada dua. Baqa' hakiki dan juga baqa' aridi. Ingat lagi tak ya? Baqa' hakiki ini Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersifat baqa' yang itu baqa' yang hakiki. Tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Ya. Baqa' aridi iaitu baqa' yang mendatang. Apa ya baqa' yang mendatang? Yang akan kekal. Maknanya dulu tak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan jadi ada, kemudian dia kekal selama-lamanya. Ya, apa dia? Syurga, ya, khalidina fiha, ya. Nanti kita insya-Allah ada rezeki, mudah-mudahan Allah Taala pilih ahli keluarga kita masuk dalam syurga, khalidina fiha abada. Kekal kita dalam syurga, ya. Masuk kita dalam syurga, insya-Allah masuk dalam syurga selama-lamanya. Ini baqa' aridi ataupun baqa' yang mendatang. Apa lagi? Neraka. Ya, neraka Allah Taala ciptakan kemudian, ya. Allah Taala ciptakan syurga dan neraka. Ya. Nanti di mahsyar Allah Taala ciptakan ada syurga, ada neraka. Ya. Syurga kekal selama-lamanya. Neraka pun wujud ataupun nanti Allah Taala ciptakan dia neraka ni wujud selama-lamanya juga. Ya. Ini dipanggil baqa' ya, aridi ataupun baqa' yang mendatang. Jadi jikalau tiada wajib Tuhan bersifat baqa', nescaya ternafi daripadanya bersifat qidam. Ya, kalau kita nak kata Allah Ta'ala ada pengakhiran, sama macam makhluk lah. Ya, ternafi jugalah sifat Allah Ta'ala ada permulaan tadi. Tiada permulaan tadi tu. Ya, menafikan sifat qidam. Ya. Dia tak boleh bercerai tu. Allah Subhanahu wa taala zat yang wajibal wujud, yang wajib wujud, bersifat qidam, tiada permulaan, bersifat baqa', tidak ada kesudahan.
Ni tak boleh bercerai ni. Ya, kita kena faham elok-elok. Kita pegang sampai mati. Tak ada permulaan. Zat yang maha wujud, yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Ya, zat yang bersifat wujud, qidam dan baqa. Ya. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat baqa', dia juga menafikan sifat qidam. Itu yang kita kena faham. Ya. Kerana adalah wujudnya pada ketika itu wujud yang harus. Ya. Kalau tak bersifat baqa', maknanya wujudnya pun tu harus sahaja. Maknanya harus wujud, harus tak wujud. Ya. Mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat harus wujud tak wujud tu. Ya. Sama macam baharu pula. Makhluk yang baharu. Tiap-tiap yang baharu itu melazimkan berkehendak kepada yang membaharukan dia. Kalau Allah Ta'ala ni tak kekal, tak baqa', maka dia sama bersifat baharu. Apabila bersifat baharu, maka ada yang menjadikan dia. Ya? Dia akan pergi pula balik macam dur tadi ni. Ataupun tasalsul tadi ni. Ya? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi kaedah ulama usuluddin, tiap-tiap yang wajib qidam maka mustahil adam. Apa maksudnya tu? Ya, kaedah ulama usuluddin, tiap-tiap yang wajib qidam maka mustahil adam. Ya. Maknanya tiap-tiap yang bersifat qidam, ya. Tiap-tiap yang bersifat qadim maka mustahil ia adam. Adam maksudnya binasa. Yang demikian tetap dan sabitlah bagi Tuhan bersifat baqa', bersifat baqa', ya. Maka analogi ataupun kaedah yang dibuat oleh ulama usuluddin ni, ya, tiap-tiap yang bersifat tiap-tiap yang wajib qidam maka mustahil adam. Ni boleh kita hafal ni, ya, kaedah ni. Maknanya Allah yang bersifat qidam mustahil adam. Kalau dia bersifat qidam, tak ada permulaan, mustahil dia binasa. Ya? Jadi mensabitkan baqa' tadi ni. Sebab kita makhluk akan binasa, tak bersifat dengan baqa', tak bersifat kekal. Tak ada yang kekal dalam dunia ni. Ya? Macam mana kita jaga baiklah. Ya? Tak ada akan bersifat kekal. Kereta kita maintain, servis tiap-tiap sampai masa dia kita servis, ya, kereta kita lah, ya. Boleh kekal tak? Tak boleh, ya. Paling lama pun kereta berapa tahun usia dia, ya. Mungkin ada lagi kereta yang berusia 100 tahun, ya, dahulu mungkin lah, ya. Mungkin ada lagi, ya. Tapi itu pun prestasi dia mungkin tak sama dah macam dulu, ya. Masing-masing kan semua ada kereta kan. Tengok kereta sudahlah. Ya. Nak menunjukkan bahawa makhluk ni adam, sifatnya adam, akan binasa. Ya, rosak. Ya. Kena servis tu pun dah maknanya barulah tu. Ya. Kalau tak servis, ya, kereta kita kalau tak servis jahanam awal lagi dah. Ya. Itu pun dah menunjukkan lemahnya makhluk ni. Ya. Orang pun sama juga. Ya. Kita pun sama juga kena servis, ya. Kena bersenam, kena makan ubat, makan macam-macam suplemen. Sebab apa? Nak maintain lah kononnya, kan? Nak maintain. Pakai macam-macam makeup, ya. Pakai macam-macam lah ni, macam-macam lah, ya. Berurut lah, ya. Pergi gym lah, pergi apa lagi, ya, nak maintain, ya. Tua tak kita sudahnya? Tua juga, ya. Berkedut juga. Saya pun dah berkedut dah, ya. Kulit kendur juga, ya. Adakah maknanya kita dah umur 50 ni kulit kita sama macam umur 20 dulu? Tak sama, ya. Itulah maknanya, itu yang ulama buat kaedah, ya. Tiap-tiap yang wajib qidam maka mustahil adam, ya. Allah Ta'ala bersifat qidam maka mustahil dia adam, mustahil dia binasa. Kita yang tidak bersifat qidam maka harus kita
bersifat adam. Sampai masanya tualah kita, sampai masanya sakitlah kita, sampai masanya matilah kita, ya. Itu kita yang bersifat adam, ya, makhluk yang bersifat binasa, ya, tidak bersifat baqa. Dan dalil naklinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini surah Ar-Rahman selalu kita baca, ya. Selalu kita baca, selalu imam baca, ya, di surau di masjid, ya. Surah Ar-Rahman, ya, ayat 26 dan 27. Apa maksudnya? Artinya tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini binasa, dan berkekalan zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kullu man 'alaiha fan. Itu fan ini maksudnya fana. Fana ni maksudnya binasa. Fan bahasa Arab tu, ya. Kullu man 'alaiha fan, ya, fana, binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal adalah wajah Tuhanmu wahai Muhammad, ya. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Ini dalil ayat Quran, ya. Kalau kita tak ingat pun tak apa, yang mustahak kita fahamlah, ya. Sekurang-kurangnya kita dah mengaji ni, kita tahulah dalil akal dan juga dalil nakalnya, dalil naklinya, ya. Sebab ada yang berpandangan bahawa mana ambil dalil sifat 20 ni. Inilah, ya, ulama susun dah, ya, dalam kitab, ya, ada dalilnya, ya, dalam Quran, ya. Jadi alhamdulillah dapatlah kita faham dalil akal dan juga dalil nakalnya, ya. Yang secara ijmal ataupun secara keseluruhan, secara tidak tafsilnya, sekurang-kurangnya kita faham. Kalau kita faham secara tafsili, secara terperinci dengan dalil akal dan nakalnya, itu adalah yang terbaiklah, ya. Sebab ini menjadi fardu kifayah, ya. Yang secara ijmali tadi ni, secara boronglah orang kata, ya, kita faham, ya, maka itu dah melepaskan fardu kifayah kita, ya, untuk faham sifat 20, ya. Jadi alhamdulillah dah pukul 9 minit, ya. Ingat kita berhenti situ dulu. Insya-Allah nanti kita sambung dalil yang keempat pula, ya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau ada soalan sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ni. Tak ada soalan, ya? Tak ada soalan. Saya harap mudah-mudahan kita dapat sedikit kefahaman bagi mengukuhkan lagi, ya, pemahaman kita, ya, tentang sifat 20 dengan dalil-dalil akal dan juga dalil nakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperteguh iman kita, ya, memberi kefahaman, ya, mencapakkan nur kefahamannya kepada kita insya-Allah, untuk kita berpegang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam bab tauhid, melalui pengajian kita sifat 20 ini insya-Allah. Mudah-mudahan nanti kita dapat, ya, sampai ke penghujung kitab, ya, dapat kita pegang sampai mati insya-Allah kepahaman ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelemahan dan kekhilafan, kekurangan daripada kelemahan saya sendirilah, ya. Jadi kita tangguh dengan bacaan doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Serah kepada pengacara majlis. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Yang Amat Arif, Dato' Abbas bin Nordin di atas ilmu yang dikongsikan. Hari ini bab dalil-dalil akli dan nakli atas 20 sifat Allah yang menarik dibincangkan. Macam mana kita nak relate antara akal kita berpandukan Al-Quran dan Sunnah supaya kita tak sewenang-wenangnya memahami sifat-sifat Allah SWT dalam keadaan liberal atau bebas secara sembrono lah. Jadi dalil tadi tu maksudnya dalil tu adalah bukti-bukti. Sedikit recap kita pada malam ini iaitu bagi satu topik pertama. Yang maksudnya kewujudan kita ni, kewujudan alam ni semua adalah bukti bagi sifat wujud Allah SWT. Dan yang bagi satu topik kedua pula kita dapat tahu memang betul Allah ni macam kes ayam tadi. Allah ni bukan macam kes ayam tadi. Contoh macam ayam dulu ke telur dulu kan. Jadi perbincangan ni sampai zaman ni pun tak tahu macam mana, siapa yang lahir dulu, telur dulu ke ayam dulu. Tapi bukan Allah lah, Allah ni tak ada permulaan. Dan juga untuk satu topik kita yang ketiga iaitu dalil baqa', iaitu tiap-tiap yang kidam mustahil Adam mustahil macam mana? Tiap-tiap yang kidam mustahil Adam dan itulah tiap-tiap yang kekal mustahil binasa. Analogi maintenance kereta tu lah tadi. Kereta ni kita kena maintain dan kalau servis tu maksudnya barulah macam manusia juga tadi kan yang dah cakap kita ni dah krepot, makin lama makin tua, makin lama makin kita ni itulah bukti kita sifat Adam binasa. Dan masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Arif Dato' Abbas di atas penerangan yang jitu. Dan terima kasih sangat-sangat kepada semua jemaah yang hadir dan setia hingga ke akhir majlis bagi menjayakan majlis pada malam ini. Dan semoga istiqamah dalam mengaji akidah bersama program Gema Yasinul Iman iaitu kuliah tauhid dan ilmu yang wajib kita fahami. Terima kasih juga kepada pihak penganjur Gema Yasinul Iman. Saya mewakili pihak penganjur malam ini menyusun 10 jari. Mohon maaf sekiranya ada kurang semasa majlis berlangsung. Baik, itu saya akhiri majlis kita dengan menjemput semua jemaah untuk hadir pada besok pagi bersama dengan Dato' Abbas juga besok pagi dalam bacaan Yasin, tahlil lah dan doa dan sedikit tazkirah kita pada besok pagi insya-Allah. Baik, oleh itu saya menjemput sekali lagi Yang Amat Arif Dato' Abbas untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As dan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih.